cikgu di Malaysia tu? Dekat Malaysia. Siapa yang bagi ni? Besar pahala dia dapat. Saya tengok sikap kat rumah kawan dekat Dubai itu pernah tengok sekali, yang kat sini cari juga tapi tak jumpa. Kalau dia nak bagi hadiah pun boleh. Memang cari lah. Tak malu juga. Apa tadi? Kita sebut memang sekarang memang realiti sebenarnya. Suasana yang sangat mencabar, ujian dalam membentuk keluarga, dalam mendidik anak-anak. Ni kita 2-3 hari lagi nak sambut tahun baru. Sangat mencabar nak sambut tahun baru ni, banyak program, iklan dalam TV, dalam video, konsert itu ini. Ada juga inisiatif, alhamdulillah setahun 2 kebelakangan ini kita ada usaha-usaha yang dibuat di masjid negeri, dekat masjid KLCC. Ada juga konsert-konsert alternatif. Saya sendiri pun terlibat malam tahun baru ni, yang sekali slot dengan Ustaz Azhar Idrus. Kita akan buat yang saya punya slot lepas maghrib dengan MP Abadi dengan Diana Amir. Tak tahulah sebab apa dia bagi kat aku 2 orang tu. Yang lepas Aisyah, isteri dah pesan abang balik awal sikit. Yang lepas Aisyah tu lagi menarik sebenarnya. Ustaz Azhar Idrus, Ustaz Haslin Bollywood, Datuk Malik Noor, Pierre Andre, lepas tu Wan Z Haikal, gabungan malam tu. Sebagai usaha kita nak tarik anak-anak muda supaya kita datang berseronok juga, berprogram yang enjoy, tapi ada pengisian agama. Bukannya pergi ke tempat-tempat yang melarakan. Macam mana kat sebelah tu ICT, tapi saya tak tahulah kenapa penganjur-penganjur ni nak lagi menganjurkan program-program konsert macam ni. Jelas dah, jelas banyak baby, buang baby bulan 9, bulan 10. Sebab apa? Projek malam tahun baru, mereka countdown, lepas countdown mereka sebebas-bebasnya buat kerja. Saya terfikir, kenapa masih lagi diluluskan permit buat konsert-konsert macam ni? Buat lagi, promote lagi dalam TV dan sebagainya. Mana ada ayah yang setuju anak dia begitu? Ada ayah yang setuju? Ayah kata, okey lah Ustaz, kita sporting. Ada juga kadang-kadang, ala Ustaz, semua haram, semua tak boleh. Kita tak tengok lagi anak perempuan kita tak terkena lagi. Kadang-kadang banyak pelakon menantu tak dapat, cucu dapat. Masa tu menangis pun tak ada guna dah. Sebab memang ada parent yang kononnya sporting. Ada parent yang konon sporting. Apalah Ustaz, kalau Ustaz tu semua haram, tak boleh nak enjoy. Dalam Islam bukan semua haram, tu je haram, yang halal banyak. Kalau maksiat yang haram, yang halal macam kita boleh berseronok, kita boleh gelak ketawa, kita boleh bergurau, bermain, bersukan. Ada sikit je yang haram, tapi yang tu juga nak dibuat. Realiti saya, kawan saya, isteri dia cikgu. Isteri dia cikgu ni balik cerita, pelajar perempuan tingkatan 2 mengandung. Pelajar perempuan, cikgu-cikgu bawa tempat, memang sah budak ni mengandung. Mengandung ni kita tahulah dia buat apa, bukan dia main bola jari, dia sedang bola. Jadi cikgu panggil parent, ayah sibuk bisnes, entertain klien, customer semua. Mak datang. Mak datang sampai-sampai mak marah pada anak depan-depan cikgu. Kau ni dah tahu subuh, kenapa tak pakai kondom? Minta maaf lah saya sebut kata ni, tapi mak yang cakap itu, terkejut cikgu. Ini masalah. Kadang-kadang kita tu salahkan budak-budak. Ada sesetengah kita yang terlalu kononnya sporting, open-minded, sehingga dia lupa bahawa ini ujian Allah Subhanahu Wa Taala pada dia. Tak apalah Ustaz, kita orang okeylah, dia orang nak enjoy, guna bagi juga, betul. Tetapi dalam Islam ada batasannya. Kehidupan ini memang ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang Allah uji susah, ada orang yang Allah uji senang, ada orang yang Allah uji sakit, ada orang yang Allah uji sehat. Mana lebih susah? Ujian senang ke ujian susah? Ujian sehat ke ujian sakit? Bila Allah uji sehat,
Ada orang Allah uji sihat, ada orang Allah uji sakit. Mana yang menyebabkan dia lebih dekat dengan Allah? Ujian apa? Ujian sihat tu ujian sakit? Orang sakit, bila dia sakit dia jadi ingat Allah. Betul tak? Bila dia sakit, hantarlah pisang kat surau, hantar kuih kat surau. Masa sakit hantarlah kat surau malam Jumaat tu baca Yasin, hantar nasi ayam malam ni. Bila sakit, masa sihat hantarlah. Biarlah dulu. Bila inilah saya rasa dalam surau ni ada orang yang umur 40-an, ada orang 50-an, ada orang 30-an, ada orang 60-an. Dalam usia kita masing-masing ni, tiap-tiap pagi kita ambil yang tengah umur 40-an. Tiap-tiap pagi kita bangun pagi, kita buang air kecil, kita buang air besar, semua saja. Berapa kali lepas kita buang air tu, oh Alhamdulillah dapat buang air ni. Berapa kali kita ingat nikmat Allah buang air. Yang kita ingat Allah ni bila? Bila sebelik Allah susah nak keluar. Bila kita baca kagam baru Allah nak beli air. Yang selama ni aku bagi 40 tahun kau sihat. Berapa kali kau ingat Allah? Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ajaban bi amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Aku sangat takjub keadaan orang mukmin, orang yang ada iman, orang mukmin yang aku sangat takjub. Mereka ni dapat nikmat, mereka syukur, dapat pahala. Dapat musibah, mereka sabar, dapat pahala. Both situation. Bila dapat sakit, dapat pahala juga. Bila sehat, dia dapat pahala. Sebab itulah kita kena selalu ingat, tuan-tuan, kita nak ingat kalau ujian Allah ini, antara cara yang paling berkesan, cara yang sangat berkesan ialah dengan hadir ke majlis ilmu. Masalah nak satu ketua nak kuat, hidup nak surau. Hidup surau, persatuan akan jadi kuat. Macam mana nak hidupkan surau? Paling utama sekali majlis ilmu. Majlis ilmu. Nak lagi hidup majlis ilmu, lepas majlis ilmu tu buat makan. Kalau ni ada makan, alhamdulillah. Sebab itu sunnah Nabi. Habis punya kambing, pagi orang ramai makan, habis bercerita Islam. Sunnah. Ya, mana-mana toke-toke restoran, catering apa semua bagi sponsor. Allah ustaz ni geraklah dia sponsor dia, bagi diskaun lah sikit. Mungkin servis masakan, surau bayar kos, bayar petah, kita servis tolong masak dan sebagainya, menghidupkan. Dan suatu perkara yang kita tak boleh nampak, kita tak boleh kira figurnya, satu perkataan namanya berkat. Wording berkat hanya ada dalam Islam. Pergilah ke Oxford, Cambridge, Tokyo, Australia, tak jumpa perkataan berkat. Mungkin dia orang kata God bless you, blessing, tapi tidak exactly makna berkat yang Islam. Bolehlah dia God bless you kan, tapi tak menempati lagi berkat. Orang yang hartanya berkat, bisnesnya berkat, masanya yang berkat, persatuannya yang berkat, kawasan taman perumahannya yang berkat. Berkat ini dia ada unsur ketenangan, dia ada unsur kasih sayang, dia ada unsur senang nak tolong orang, dia ada unsur mudah nak beribadat lain, dia ada unsur senang nak sedekah. Itu semua termasuk dalam perkataan berkat. Bila kita boleh menghadapi kehidupan yang kita fahami ada ujian, hidup ni adalah sentiasa ada ujian daripada Allah, dan kita berusaha mencari keberkatan itu, insya-Allah kita akan tenang. Masalah tak ada. Tapi kita handle, kita terima masalah tadi dengan penuh ketenangan. Kita forum ke jamaah ni? Ambil mic dah. Kita serah balik pada pengurusi. Okey, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Syekh Muhammad Hisham. Maknanya dia berhenti tu tengah climax tak saya pun begitu. Tak cakap lagi. Okey, tak apa. Jadi itulah tadi sedikit mukadimah ataupun apa cakap permulaan yang Ustaz Syekh Muhammad Hisham kongsikan kepada kita. Kita memang tidak boleh lari. Yang saya katakan tadi, bila kita dekat dunia, memang itulah yang perlu kita hadapi, ujian, sama ada ujian kesenangan ataupun ujian kesusahan. Yang Pak kata dalam ungkapan Mas Fadil juga mengatakan, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara,
Sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Kan? Hidup tadi khomsan, qawla khomsin. Kan? Itu hadiah masyhur. Ingat dia sebelum kita sakit, masa senang, saya kat jadi 40 tahun kita senang. Ya, satu masa kita susah, barulah kita tengok Allah. Kan? Masa kita kaya, saya yakin orang ada di alam ni, istilahnya harga rumah pun dah berapa Ustaz alam ni. Jadi level maksudnya kat situ, insya-Allah saya yakin orang di alam ni semua orang yang senang, maksudnya senang. Ya, bukan orang yang susah. Kan? Walaupun betul, boleh ceritalah. Maksudnya senang. Kan? Dan dapat level dari rumah kat alam ni, saya pun tak sampai level tu. Jadi tuan-tuan alhamdulillah kategori yang senang. Dan juga betul muda. Bukan muda, alhamdulillah. Biasa kawasan baru ni memang yang akan mengimarahkan surau masjid adalah orang-orang muda. Dan tuan-tuan adalah orang-orang muda ni. Kan kalau kita pergi kat kampung kita, masjid-masjid yang lama, biasanya orang-orang yang istilah Ustaz cakap masa saya dengar ceramah tadi, tak nak cakap lah, kan? Tak kena tu. Tapi maksudnya orang yang biasa macam tu, kan? Dan juga apa tadi dulu lagi, yang paling penting kita tengah hidup, masa kita hidup nak beramal, betul tak? Tak mati, kita tak ada cara langsung. Dan alhamdulillah kita berada di surau yang namanya surau Ar-Rawdah. Jadi bila sebut Ar-Rawdah Ustaz, saya ingat tiga, saya ingat tiga Ustaz. Kan? Rawdah yang pertama, Rawdah apa? Rawdatul Mutahharah yang di mana? Madinah Al-Munawwarah. Kan? Apa asal Masjid Nabawi Asy-Syarif. Yang Nabi cakap ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannah. Apa yang di antara rumahku dan juga mimbarku ini adalah salah satu taman itu atau masyhur. Saya ingat satu. Yang kedua, rawdah yang kedua Nabi maksudkan adalah kalau kita, Nabi cakap kalau kamu nampak taman yang bertaman taman syurga, singgahlah. Apa ke taman syurga? Kita tengah hari kat Allah ni. Walaupun kita nak kumpul duit 5,000 pun nak sampai ke Madinah tu, tak bila lagi. Tapi kita sentiasa dan setiap hari sebenarnya kita boleh masuk Rawdah. Iaitulah Rawdah Masjid Sujud. Dan yang ketiga Ustaz, Rawdah yang paling saya ingat setiap hari tak boleh lepas adalah anak saya. Anak saya namanya Rawdah. Alhamdulillah, adaptasi lah. Daripada dua tadi itulah. Bila kita ingat anak kita, nama anak Rawdah. Ingat Masjid Nabawi, ingat Masjid Sujud. Pasal tu nak beri nama anak kita, beri nama yang boleh ingatkan kita. Janganlah nama Inza Faronsa Masasa. Apa nama maksud kamu tak tahu. Kan? Dia beri nama tu yang bila kita ingat dia tengok dia, adalah kaitan kita boleh buat terus untuk kita buat melakukan perkara kebaikan yang baik. Jadi itulah tuan-tuan yang SWT. Bila kita dah rasakan, tuan-tuan yang baru di kawasan komuniti yang baru yang pasti akan ada cabaran yang berbagai. Dan Pak kata Ustaz tadi, antara benda yang kita nak buat adalah dengan memberi. Memberi bukan sekadar senyuman. Kan? Walaupun tadi ada tak punya yang bergerak, jangan senyum aja. Kan? Walaupun senyum itu sedekah, kalau ada duit perlukan juga, masukkan juga dalam tabung tersebut. Tak senyum tak boleh langsung dalam tabung. Okey. Jadi isu yang kita kaitkan pada hari ini, saya pun wakil lembaga zakat Selangor dan tuan-tuan pun dalam usaha untuk membangunkan komuniti. Apatah lagi pada zaman ini istilahnya no money no problem. Tak ada duit jangan cakap lah. Kan? Nak bina nak istilahnya saya rasa mungkin dalam perancangan 5-10 tahun lagi Rawdah nak bersaing, saya bersaing dengan sesuatu lain, tak ada aircon juga, betul tak? Dan kita pun dalam kumpul dana untuk membina dan sebagainya. Dan ganjaran orang buang baik ini banyak. Dia nyatakan dalam Al-Quran, dia nyatakan dalam hadis sallallahu alaihi wasallam. Tapi fokus sedikit sentuh tidak disebutkan tentang ibadah zakat. Kerana zakat itu berbeza dengan ibadah sedekah. Zakat dan sedekah juga, sedekah wajib, dan sedekah sunat yang lain itu yang kita akan tumbang dan sebagainya. Baik. Jadi macam manakah? Dan tanya Ustaz pula lah. Saya terangkan sikit je.
konteks dalam jenis-jenis zakat ini tadi. Ya, insyaAllah depan kita ada untuk zakat individu, dan ada zakat pendapatan, zakat wang simpanan, zakat KWSP, zakat padi, zakat ternakan, zakat saham dan sebagainya. Orang yang berkemampuan bayar zakat. Orang yang tidak berkemampuan ataupun ada beberapa kekangan dia akan menjadi zakat melalui institusi amin yang dinyatakan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat ke-60, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Ya, untuk saya kongsikan empat ini: al-fuqara, orang fakir; al-masakin, orang miskin; wal 'amilina 'alaiha, amil yang menguruskan dalam kutipan dan agihan zakat; serta wal mu'allafati qulubuhum, mereka yang dihidangkan hati kepada Islam. Ini adalah asnaf istilah dalam huraian tafsir ayat ini, asnaf muqaddam. Apa maksud muqaddam? Asnaf yang perlu didahulukan. Jadi keutamaan adalah fuqara, masakin, wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Ya, kita lihat ayat itu dari siwanya diguna kalimah waw, ya. Lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Kemudian empat asnaf yang kemudian itu adalah wa fil riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa fi sabil. Ya, iaitulah wa fil riqab, orang yang hamba yang perlu dibebaskan, wal gharimin, orang yang berhutang, ya, wa fi sabilillah, yang berjuang dengan Allah Subhanahu wa taala, wa bin sabil, ya, orang yang musafir dan berputusawah dalam perjalanan. Dari segi istilahnya juga empat yang akhir ini adalah asnaf muakhar, asnaf yang mereka itu bukan tak penting, tapi dalam pembahagian ayat ini itu pembahagian asnafnya. Ini semua adalah faridatan min Allah, kefarduan yang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim, Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi ini susunan sistem yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai khalifah di muka bumi yang akan mengaturkan perkara ini. Ya, jadi mesti ada kesinambungan membayar zakat, amin yang menguruskan zakat tersebut dan mengagihkan semula kepada 8 golongan asnaf berhak atau amin 7, ya, mesti merupakan sistem yang sangat-sangat diutamakan. Dan kalau kawan menghayati surah At-Taubah, ya, ayat-ayat zakat berkenaan dengan sifat orang yang penerima zakat, pemberi zakat sebagainya, banyak yang dengan surah At-Taubah. Lepas ini saya nak ulas pula daripada orang ketiga sebagainya tentang ayat 103 surah At-Taubah. Baik, jadi untuk soalan ini, sebelum saya tanya Ustaz, ready soalan. Kita dengar soalan, lepas ni kita akan buka. Lepas soalan yang kedua ni, kita akan buka kepada tuan-tuan puan ahli tariah setiap alam ni untuk bertanya soalan kepada panel nanti. Okay. Jadi soalan Ustaz, hikmah pembayar, amil dan juga penerima zakat yang telah disusun sistemnya oleh Allah dan diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bila orang cerita bab solat, kita rasa dekat je dengan diri kita. Bila masuk bulan Ramadan, bila cerita bab puasa, bab sembahyang tarawih, kita rasa dekat je. Kadang-kadang saya personally, saya sendiri, bila bercakap bab zakat ni, kita tahu zakat ni ialah rukun Islam, tetapi dari segi tajim kita dengan zakat itu sebagai satu ibadah, satu instrumen penting dalam ajaran Islam, kita tak terasa sebagaimana kita terasa di solat, bagaimana kita terasa di puasa sebenarnya. Sedangkan ibadat zakat ini adalah satu ibadat yang berkait dengan harta kita. Harta yang kita miliki hari ini, harta masalah bila kita rasa milik kita saja. Kita tidak merasakan bahawa yang kita miliki hari ini adalah milik Allah yang kita kena uruskan saja. Kita rasa kita punya, aku dapat harta ni letih-letih, aku cari duit, aku kerja ni harta aku. Islam nak mengajar kepada kita supaya tidak terlalu tertipu dan merasakan milik kita sepenuhnya. Maka umat Islam dilatih untuk bersedekah. Umat Islam diwajibkan untuk membayar zakat, supaya kita ada untuk investment kita selepas mati nanti. Ada orang dia invest, dia ada duit lebih, dia beli property, dia beli rumah, beli shop top untuk bagi sewa.
Ni aku lepas mention nanti adalah sikit masuk income, dah ada 2 kondominium tu, okey lah 3,000 sebulan bagi sewa, tolak bayar monthly, semua dapat clear bersih, RM500, ini RM500, tolak maintenance apa semua. Dia ada planning dia. Dia ambil insurans tu, ambil insurans ni sebagai planning dia. Tak salah, memang Islam galakkan. Tapi satu kali investment laburan kita untuk bila kita dalam kubur macam inilah sebab tu ni malam ni mikrofon yang saya pegang, orang yang menyumbang duit beli mikrofon PA system ni, katakanlah dia dah mati, kita guna untuk azan, kita guna untuk moral, dia dapat pahala tak dalam kubur? Dapat pahala. Tadi Ustaz Asyik sebut, mana tahu suatu hari nanti ada dermawan surau kita ni nak pasang aircon kat surau kita. Kan? Kita tengok, oh ni aku nak invest ni sikit, ada duit lebih, dah untung Allah Ta'ala bagi untuk 30-40 ribu sebulan. Apa salahnya nak pasang aircon 3 ketul lah juga. Orang nak solat pun lebih selesa, nak dengar majlis ilmu pun lebih selesa, nak tidur pun lebih lena waktu ceramah kan. Jadi aku pasang lah. Dia mati lah. Dia mati. Tapi orang, saya ingat lagi saya ada program dekat Damansara tu, satu masjid untuk ladies saja, adalah dalam 40 orang, 20 orang. Kelas, dia buat kelas dalam masjid, ada dewan kelas untuk orang perempuan. Jadi yang uzur pun masuk sekali lah, bukan dalam masjid, dia buat bilik seminar gitu. Jadi alhamdulillah ada masa ikut baru besar. Saya nampak, jadi next tu month kita pergi balik, lepas tu adalah dia beritahu bahawa salah seorang jemaah yang duduk memang duduk kursi depan sekali. Tiap-tiap kali kuliah memang dia duduk kursi depan. Dia meninggal. Beritahu Ustaz, puan ni dah meninggal. Oh gitu. Janganlah takut duduk kat depan. Tak mati bukan sebab duduk kat depan mati kan. Jadi ni bocorkan rahsia, ketua kelas bocorkan rahsia kat saya. Ustaz, saya nak bagi tahu ni, dan dia orang lain tak tahu pun, saya seorang dia tahu. Sebenarnya 2 bulan lepas yang pasang aircon ni ialah arwah ni. Masa dia pasang aircon tu dia bergurau. Akak rasa akak nak pasang aircon kat kelas kita biar orang selesa sikit, sejuk sikit. Nanti akak dalam kubur sejuk, dalam kubur dia bergurau. Oh, tapi janganlah tuan-tuan takut pula nak pasang aircon. Nanti aku pasang aku mati bulan depan. Tak. Bukan sebab pasang aircon nanti. Lepas ni dia bergurau, dia sempat bergurau. Masa tu dia sihat je. Sejuk, aku dalam kubur nanti orang sejuk kat kelas. Ini investment akhirat. Dia merasa, sebab itulah mengenal seorang sahabat datang tanya Nabi SAW, ayyu sadaqatin afdal, sedekah mana yang paling afdal? Rasulullah kata, anta tasaddaqa wa anta sahihun syahihun tarjul ghina wa takhshal faqra. Sahabat tanya, sedekah mana yang paling afdal? Rasulullah menjawab, kamu memberi sedekah dalam keadaan kamu sedang sehat walafiat, dalam keadaan kamu nak sangat bertambah kaya, kamu takut sangat janda miskin. Masa itulah sedekah yang paling afdal. Habis Ustaz, saya memang dah sah ni, ada 3 saluran tersumbat ni, sakit jantung, saya tak bersihat dah sekarang. Saya sedekah macam mana tak? Tak afdal ke? Allah tak terima ke? Allah maha menerimanya. Tetapi bagi orang yang sehat, macam Ustaz Asyik ni tengah sehat kan? Ya, sedekah. Dia nak bagi kereta dia kat saya ke? Masa ni lah paling afdal. Contoh, maksudnya begitulah. Jadi masa sakit, masa uzur, tak afdal ke? Dapat pahala, tapi remuk peluang. Sebab sahabat tadi tanya Rasulullah yang paling afdal. Dan termasuk sedekah juga ialah tadi tabassumukan li wajhi akhika fi wajhi akhika sadaqah. Malah tadi siapa tengok senyum. Rasulullah kata kamu senyum pada sahabat kamu pun adalah sedekah. Tak tengok ke halakah orang tadi? Tak tengok, dia tengok pakanan ni. Tadi saya sebut malam tadi live dalam halakah. Satu teka-teki nak cerita bab senyum. Ada seorang ketua kampung, dia berjalan kat tepi sawah padi. Handphone dia letak dalam poket dia. Dia berjalan tepi sawah padi, dia terjatuh dalam tali air, tenggelam habis badan. Bila dia naik balik, orang sebut tangan dia basah, kaki basah, kepala basah, kecuali satu je,
Orang tak suka puasa, apa dia? Ha? Ada orang tengok anak kau lah tadi. Tenang kering lah tak puasa. Ada orang tengok. Ya, maknanya sebenarnya saya nak highlight Rasulullah pun bergurau, ada teka-teki. Rasulullah berteka-teki dalam mendidik para sahabat, nak wujudkan suasana yang santai dan sebagainya. Balik pada masalah tadi, isu berkenaan dengan zakat dan juga sedekah. Yelah, senyum itu sedekah, tapi Ustaz Hashim pesan dan nanti janganlah buka tabung di rumah datang tengok tabung, oh Ustaz kata senyum itu sedekah. Aku tengok tabung, senyum kat tabung kan. Senyum kat tabung bukan sedekah. Yang sedekahnya senyum pada saudara kamu, itu sedekah. Kat tabung senyum tak ada sedekah. Dalam bab sedekah ni, subhanallah, banyak ataupun sedikit itu nombor 2. Yang penting ialah keikhlasan seseorang. Ada orang tu, dia tabung datang, dia nak letak duit sedekah tu, dia tutup tangan ni, tutup, nak letak duit, tutup, ting, duit siling, lepas tu boleh tutup kan. Maka saya kata power banyak ni sedekah ni lah. Tapi duit siling pun, kalau dengan penuh keikhlasan, value tinggi di sisi Allah. Dia bagi orang yang buat cek besar-besar, dia ambil gambar lagi nak tunjuk dia bagi. Dia bergantung je. Yang penting ialah keikhlasan. Kalau buat cek tak ikhlas, Ustaz? Tidak juga. Mungkin dia buat cek dengan penuh ikhlas, nak ajak orang lain supaya sama-sama bersedekah. Dalam bab zakat, ini kewajipan kita. Allah Ta'ala sebut di hari akhirat kelak, orang-orang yang tak bayar zakat, yang tak peduli bab zakat, harta dia akan menjadi striker di hari akhir. Ayat striker badan, walladzina yakrizuna adh-dhahaba wal-fidda, orang yang menyembunyikan, yang tak bayar zakat, hartanya akan jadi air, dia akan striker badan di hari akhirat nanti. Allah, jibahuhum wa junubuhum, di badan dia, di wajah dia dan sebagainya. Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran. Unsur zakat adalah unsur yang sangat penting supaya kita nak jamin keberkatan harta kita. Tentang harta, ada 2 soalan yang akan ditanya di hari akhirat kelak berkenaan dengan harta. Apa dia? How, bagaimana kamu perolehi? How, bagaimana kamu belanja? Ini dua perkara ni akan ditanya. Di dunia mungkin kita terlepas audit jabatan, audit terlepas, audit bank negara kita terlepas, audit AKPK kita lepas. Kita boleh lepas. Sebab ramai kat dunia ni orang memang lari daripada hutang, sekarang dia tak nak bayar. Yang betul-betul lah yang hutang dengan kawan-kawan dia tak nak bayar. Masa nak pinjam duit tu manis muka. Cukup bulan aku bayar lah, pinjam dulu 50. Yang kecil-kecil lah, pinjam 50, cukup bulan bayar. Bila cukup bulan kawan tanya, duit 50 itu macam mana kan? Dia 50 kira dia untuk balik kawan. Tadi 50 kamu pinjam, wajib lah bayar. Kita kedai makcik-makcik, pergi kedai beli barang tak cukup RM5, makcik masuk buku kedai makan, nanti saya bayar. Lepas tu buat tak ingat ni, ini semua akan masuk dalam audit Allah di hari akhirat nanti. Yang pejabat kerajaan hujung bulan, makcik-makcik datang jual kain blackout, kain batik, kain sutera, dah lah bayar 3 kali. Bayar 2 kali, lepas tu dia makcik tu profit dia agak RM15 tu je lah nak untungnya, tak bayar. Ini semua akan ditanya di hari akhirat nanti. Kalau Ustaz semua tanya semua. Kecuali tuan-tuan, kalau duit orang ni ada satu cara yang memang kita tak payah bayar balik. Ada satu kaedah yang memang halal. Tak tahu? Tak nak tahu. Seterusnya, ada satu cara yang memang tak payah bayar balik duit orang. Masih kita jumpa kawan kita tu, kita bagi tahu dia minta sedekah RM5,000. Kalau dia bagi memang tak payah bayar balik. Kalau bagi nampak pun terima je kan. Kalau dia tak kata aku pinjam duit kau RM5, wajib bayar, akan ditanya di hari akhirat.
Anak kata minta sedekah dia bagi, clear settle. Tak ramai, pinjam duit kawan 30-40 ribu nak buka bisnes okey dah, dah. Nampak kecawangan kereta tukar dah, hutang kan tak bayar. Nipu dalam perniagaan, main kontraktor tak bayar pada subkon tak bayar kedai hardware, kawan tu nak niaga ambil kredit tak bayar. Majikan tipu kerja, suruh orang cak bangunan cakap nak bayar 1000, bayar 800. Ini semua akan ditanya oleh Allah cara kita perolehi duit. Rasuah lagi, nak dapat job, nak dapat tender, bagi rasuah. Yang ada jawatan, minta rasuah. Allah, ini semua akan ditanya di hadap syariat. Ustaz cakap boleh lah, Ustaz cakap je, saya tak tahu. Kami kontraktor. Kita tak bagi, kompetitor bagi Ustaz. Kita tak bagi pun nak belanja jangan dalam sekarang Ustaz. Kita bagi, kita dapat. Bagi kat surau RM50. Kau dah RM50 kat surau. Allah tanya semua. Saya tengah hari tadi lunch, makan tengah hari dengan seorang sahabat kontraktor. Dia buat projek 2 bilion kat Pantai Dalam. Okey je, boleh buat bisnes. Engineering consultancy. Boleh buat bisnes. Dah buka tahfiz kat Kamboja ni, planning nak buka tahfiz kat tahfiz yang dia nak buka kat Selatan Mindanao ni, Selatan Filipina ni, pusat komplek untuk orang-orang yang convert, yang revert, yang masuk Islam. Okey, bisnes boleh bisnes. Ada seorang sahabat tu juga millionaire. Niaga spare part. Dia kata everything on paper, black and white. Dia nak commission, ada tagging letter semua clear. Nak rasuah sorry, nak bagi job bagi, nak bagi sudah. Boleh hidup. Jaga spare part kamu depan kan? Spare kamu depan. Tak ada cerita spare part kamu depan. Maknanya ada orang kata ini masalah mentaliti. Bila kita kata nak cari rezeki kena tipu, nak bisnes kena rasuah dan sebagainya. Ini akan ditanya oleh Allah. Cara dapat. Kemudian Allah tanya juga cara you belanja harta. Ada orang dia jaga harta dia sombong bersih, tak rasuah, tak khianat, dia berdua gaji, tapi cara dia belanja dia bawa anak dia sendiri ke tempat maksiat. Sayang sangat ke anak, bawa tempat yang maksiat. Duit dia belanja, dapat duit gaji, beli nombor ekor dulu. Dalam masyarakat kita dia ada lagi nombor ekor. Saya terserempak, betulan makan tengah hari pun dia kat atas tempat tu. Nak naik kereta, dia kena jaga orang kawan-kawan. Dia kedai sebelahan, spot tonton satu, main kedai satu. Allah, muka tu iman dia. Misal, jangkuk, pakaian, sopan, tengok sok apa satu, dia beli nombor ekor, siapa je? Itu orang ikut pada pakcik. Memang ayah orang. Kan? Memang muka, ya Allah, baik je muka beli nombor ekor. Berapa tu sekali beli? Nasib baik tak dia jawab. Dia tanya tuan-tuan kat satu surau. Dia tanya kat satu surau, berapa tu harga nombor ekor? Tu Bila jawab harga nombor ekor. Dia kata Bila tahu ke? Kawan saya selalu beli. Dia Bila tahu harga nombor ekor. Bahaya. Dia belanja, dia tempat macam tu pula. Income clear dah. Tak boleh belanja di tempat maksiat, pergi karaoke dan sebagainya. Nak bisnes, entertain klien, entertain orang dengan cara yang melakukan maksiat. Ustaz, saya bukan marah semua Ustaz. Saya belanja di Maikoh je. Maikoh apa kat Bali, kat Singapura. Nak cukup 18 bulan lubang tu dapat 2 tender baru. Sabar. Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua Allah Taala akan tanya. Harta kita. Sebab itulah bila kita makan lagi. Doa makan. Macam mana doa makan? Tak ingat doa makan. Doa yang paling glamour kita dunia. Allahumma barik lana. Ya Allah, berkatilah. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ini doa yang paling kita selalu ingat kan? Maka ramai-ramai suruh anak baca. Kalau tidak ada dia, Allahumma barik lana. Bila kalau tak ada, mak dengan ayah makan tak baca doa pun. Tuan-tuan bagus je kita hantar anak-anak yang belajar Islamik ni, kita boleh lupa berkat. Kan? Mama, baca doa dulu. Oh ya, baca doa. Ini
ni bagus ni hantar anak buat macam ni. Ada satu kes tu, anak dia 5 tahun. Hari tu mak tugas ayah kena jaga anak. Jadi anak 5 tahun ni masuk toilet nak buang besar. Anak dia dah selesai nak masuk toilet, baca doa dulu, doa masuk tandas, buang besar. Selesai buang besar tu, selesai basuh semua, anak 5 tahun nak keluar tandas, anak tu tak ingat doa keluar tandas. Ayah kata keluarlah. Tak nak, ustazah cakap nanti syaitan ikut. Tak apa, keluarlah. Tak nak, doa dulu. Bacalah doa, adik tak ingat. Ayah kata keluar je lah. Tak nak, ustazah kata nanti syaitan ikut. Bacalah, tak ingat. Keluarlah, tak boleh. Yang masalah ni, ayah tak ingat doa keluar tandas. Lala sekali tak tahu, dah dia tak nak keluar. Si ayah ni telefon kawan. Hello, dia aku nak tanya kau sikit, tanya aku ni. Apa hal? Dia memang keluar tandanya apa ya? Apa hal? Kau ni tanya aku dah keluar. Tak, anak aku tak nak keluar tu. Nanti kejap aku tanya anak aku dah. Anak dia bagi tahu kawan, kawan bagi tahu ni baru ayah ajar anak baru keluar anak. Boleh tumpang muka kita, dia berkat hantar anak. Ada maknanya tu kau-kau defect kepada diri kita. Kan? Saya nak cerita apa tadi sebenarnya, doa makan. Apa rangkap keduanya? Allahumma barik lana ya Allah, bagi berkat pada apa yang kau rezekikan pada kami. Rangkap kedua apa dia? Wa qina adzabannar. Ya Allah, lindungi kami dari api neraka. Tengok, masa makan minta berkat, nombor 1, nombor 2 minta lindung dari neraka. Sebab apa nombor 2 tak minta masuk syurga? Kalau kiranya awak enjoy nak makan, ya Allah berkati rezeki kami, dah masukkan kami ke syurga. Sebab apa tak minta masuk syurga? Minta ya Allah beri berkat dan juga jauhi kami dari neraka. Apa cerita neraka macam tu? Faham tak persoalan saya? Kenapa tak minta berkat baru masuk syurga, tapi minta berkat tak nak masuk neraka? Sebab ramai orang yang dibakar di dalam api neraka disebabkan makanan. Kaitnya makan, ramai orang masuk neraka kaitnya makan. Waktu kita minta berkat, waktu kita nak main tak nak masuk neraka, lindungi kami dari neraka. Sebab ramai orang, kenapa kau ni bisnes nipu orang? Dia cakap apa? Macam mana mencari makan? Kenapa kamu kerja lagi tempat, dari tahu dah tempat ni tempat maksiat, kerja juga cari makan, beli nasi. Dan kenapa kamu kerja ni sampai tak semayang kerja? Cari makan, tak? Wa qina adzabannar. Sebab itulah waktu makan Allah kita doa bab kait dengan neraka nak iman. Allahu Akbar. Kerja sampai tak semayang. Sama kita dengan lembu yang membajak sawah. Lembu yang membajak sawah dia semayang tak? Tak, betul dia. Ya, boleh hadiah pen nanti. Pen AKPK sponsor. Kan? Lembu bila dia bajak sawah, dia dengar azan Zuhur. Dia semayang tak? Berhenti semayang? Tak. Kita buat kerja, entertain klien, entertain customer, masuk waktu Zuhur, masuk waktu asar, tak semayang. Sama tak dengan lembu? Allah, Ustaz berat sangat saya bagi contoh gitu. Bukan saya bagi contoh. Quran kata, ulaika kal an'am. Orang-orang yang tak pernah akal, tak pernah pendengaran, tak pernah pemikiran, ini mereka seperti al-an'am. Al-an'am ni nak terjemah apa? Binatang. Allah kafir Ustaz. Okeylah, seperti animal. Tak sopan nanti kononnya. Ya. Allah Ta'ala sebut bal tapi dia lebih teguk lagi pada binatang. Binatang tak jakar, lawan jakar. Binatang tak jumpa Quran nanti, kamu jumpa Quran nanti tapi tak semayang juga. Allah Ta'ala akan cek semua. Kemudian cara berolehi, kita bersedekah, kita bayar zakat, ini pun pasti Allah Ta'ala akan tanya. Zakat-zakat berkait dengan zakat pendapatan, zakat yang berkait dengan orang yang ada harta. Apa ni, kita elak tak? Macam mana saya ni?
bisnes saya lah, mudah company saya ni. Cek, tanya, Ustaz Hashim bersedia dan sahabat-sahabat bersedia macam mana nak mengira. Kalau bisnes kita pertama sekali bisnes, Ustaz restoran saya ni nak kira macam mana, bahan mentah lagi yang jual lagi, hutang lagi, barang yang dalam kedai macam mana. Saya buat kontrak Ustaz, macam mana dapat payment sekali itu, kadang-kadang progress by progress, tolak itu, tolak ni, macam mana nak zakat. Biar kita ada currency, kita ada alert berkenaan tersebut. Tanya, cari. Sekarang kita ada yang online ada salah. Ada yang melalui online, kontak je pihak zakat ini, dia orang akan datang untuk serve kita. Dah Ustaz, kita kerja susah, bukan banyak zakat pun. Berapa kalau zakat harta? 2.5. Macam mana kalau ada 10,000, berapa zakat? 10,000 2.5 250 baru aset 10,000. Kalau 100,000 2,500. Tuan, percaya 250, 2,500, ramai orang bayar zakat. Tapi bila aset sejuta, 2.5% jadi berapa? 25,000. Oh, 25,000 boleh beli kacang seekor kan? Dia jadi sedangkan 2.5% daripada 1 million. Ni ramai tak bayar zakat sebenarnya. Bukan ramai lah, ada yang ke tak perlu. Waktu aku susah dulu tak ada orang nak tolong. Waktu aku senang ni ramai lah, zakat lah, sedekah lah, bantu surau lah. Allah, kita jangan lupa Allah Ta'ala nak tarik balik. Sekelip mata saja Allah tarik 6, kita satu je kat leher ni. 6, tak bergerak kita kat rumah. Aset 2 juta dalam akaun tapi letak je kat rumah. Anytime Allah Ta'ala boleh tarik bila-bila masa sahaja. Allah Ta'ala boleh tarik. Orang yang tak bersyukur padanya, jadilah orang yang bersyukur. Sebab Allah Ta'ala kata la in syakartum la azidannakum. La in syakartum, kalau kamu bersyukur. Macam mana bersyukur? Bayar zakat, bersedekah, ingat Allah, tak sombong, ini semua bersyukur. La azidannakum, kami pasti sungguh-sungguh akan tambah. La azidanna ni kalau orang belajar bahasa Arab dipanggil fi'il mudhari'. Ada lam taukid, ada nun taukid. Nak tambah pula tu. Fi'il mudhari' ni present tense. Lam taukid, nun taukid, ada confirmation. Confirmation depan, confirmation belakang, dia jadi future tense. We will surely, Allah Ta'ala kata sungguh-sungguh akan tambah lagi. Allah janji siapa yang bersyukur, aku pasti akan tambah lagi rezeki. Ini janji Allah. Janji Allah. Tapi ada pula orang yang salah guna ayat Quran. Dia kata, Ustaz, kalau bersyukur Allah tambah. Mayalah Allah janji. Kalau macam tu Ustaz, saya bersyukur ada satu isteri. Maknanya itu salah guna ayat Quran. Tak semestinya kalau Allah bilang tambah kebahagiaan, tambah harmoni, tambah rezeki lagi kan. Ini salah guna ayat Quran. Yang jadi cepat sangat faham. Jadi Allah Ta'ala, orang yang berniaga berdua nak kaya, dua nak berjaya dalam bisnes, peganglah dua perkara. Yang pertama jangan menipu, yang kedua banyakkan sedekah. Takat yang inilah adalah Allah Ta'ala pertemukan saya di masjid juga. Orang yang berjaya dalam bisnes, alhamdulillah berjaya. Allah Ta'ala bagi kejayaan ayam kaki masjid. Bila kita duduk sembang cakap dengan dia, saya jumpa dua unsur. Unsur dalam niaga dia tak menipu, dan dia rajin bersedekah. Allah Ta'ala akan memudahkan. Allah Ta'ala tambah rezeki. Kita dapat keberkatan, kita bahagia di dunia, kita senang kat dunia, kita tak nyombong, kita senang tolong orang. Di hari akhirat pun kita lepas audit Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, terima kasih kepada Fadil Ustaz Syekh Muhammad Hisham atas ulasan dan kupasan tentang saya cakap tadi bahawa tak tahu kan, tapi itulah kepentingan majlis ilmu yang akan ada padanya tema tazakir yang sentiasa ingat kita. Betul lah, di dalam dekat 31 Disember ni
dah bayar zakat belum? Pendapatan kita, simpanan kita, haul itu sebenarnya itu pelan-pelan dengan buat. Saya letakkan haul bagaimana. Cuma dari segi situasi dan senario kita di Malaysia ini, alhamdulillah pembayaran zakat boleh mendapat rebate cukai pendapatan. Tapi pastikan bila bayar zakat jangan cakap saya pernah bagi kau dari komplek dan saya bayar cukai pendapatan. Itu confident. Saya cakap bilang balik bayar pun bayar cukai pendapatan. Cuba dari confident. Kami bukan lembaga hasil lagi, kami lembaga juga. Kami lembaga zakat selalu. Kalau dia tunggu cukai pendapatan, kami tidak boleh cukai pendapatan. Tapi kami menerima zakat pendapatan yang pada yang belum dapat rebate cukai pendapatan. Oleh itu saya bayar zakat pendapatan. Penting tuan, niat penting. Walaupun dapat maknanya secara individu, mana-mana individu yang bagi pusat zakat, dia nak bayar zakat boleh rebate. Ini secara individu. Individu. Ada segi jumlah ada tak minimum maksimum? Tak ada Ustaz. Itu 100%. Tak ada masalah. Maksudnya boleh dapat rebate, tapi pastikan rebate itu maksudnya tak ada orang tanya. Rebate ni dia macam kalau kita kira zakat lah, kira cukai dalam teks dan sebagainya, EFID yang ada orang Islam yang boleh fahamkan sikit lah. Bila kita isi pada rebate tu, contoh gaji saya RM5,000 sebulan. Okey, macam mana? RM5,000 sebulan, senang cakap sebulan. Baik dia pula tanya moderator, tahu ke? Okey. Bila tadi RM2,000, zakatnya RM50. RM5,000 zakatnya RM100 lah, kan? Okey, RM100 secara kasarnya. Jadi sebulan dia kena bayar zakat RM100. Jadi kalau tak betulkan lagi. Jadi dengan wilayah tersebut, contoh kalau istilah bulanan, cukai ni gunakan istilah PCB. Bukan pantai cahaya bulan atau pantai Citirahi, tapi adalah potongan cukai berjadual. Okey, kita kena cukai bulanan RM100 dan kewajipan zakat RM50. Okey, bila kita bayar zakat RM50 pada zakat dan RM50 sebenarnya cukai RM100 tadi, RM50 zakat, RM50 bagi balik kepada cukai. Jadi dua ni kena jaga juga lah, jangan kadang-kadang kita nak campaign ni kena bayar hati Ustaz. Nanti orang cakap kita tak nak bayar cukai pula. Tapi kalau semua alih kepada zakat pun, saya rasa cukai tak buat. Sebabnya perolehan zakat tahunan kita cuma mencecah hanya beberapa bilion sahaja berbanding dengan cukai yang beratus-ratus bilion. Jadi walaupun kita di negara Malaysia yang kategori negara Islam, tapi zakat tu masih di bawah dunia level tu, bawah level cukai. Cuma sedikit kerana progresen juga, tetapi tidak pada zakat perniagaan syarikat kan. Syarikat perniagaan dari segi perlembagaan hanya memberikan perlepasan 2.5% daripada aggregate pendapatan syarikat tersebut. Dia tak 100%. Pasal tu cabaran tadi kan, saya cakap tadi, kalau zakat 200, 2,000 boleh tinggi lagi. Tapi bila zakat dah menjadi jutaan, apalagi company-company yang besar ni, yang itu istilah jerung ni, kena angkat jerung ni, memang memerlukan pukat yang besar dan juga betul-betul yuqinu nabil ghaib. Okey, jadi lepas ni, okey, saya balik ke tadi, maksudnya pastikan kita bayar zakat sebab bayar zakat lah, biar tak cukai. Mana dah tahu sampai satu masa perubahan. Okey, tak ada rebate cukai, agak-agak kita bayar zakat lah. Kita bayar zakat pun 100, bayar cukai pun 100 juga untuk nak bergaji. Yang tu kena didik saya kat tadi. Bila dalam ibadah salat, bila dalam ibadah puasa, kita boleh terdidik. Kalau kita ikut turutan untuk Islam tuan-tuan, apa mula-mula? Syahadah. I'tikad kita yang perlu tetap teguh ni. Kemudian salat, Allah didik kita harian dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam puasa, Allah didik kesabaran dan sebagainya. Dalam itu kesabaran. Dan kemudian bila kita hidup syarat, kita kena bayar zakat. Kan? Sebab apa? Bila dah cukup 4 syarat yang terbaik ini, kita dapat didik ibadah kita dalam salat, dapat didik dalam puasa, dapat didik dengan kita mengeluarkan sedikit 2.5%, barulah level nak sampai kepada menunaikan haji, boleh dapat haji yang mabrur. Kan?
Lalu kami dalam penyampaian kepada bakal-bakal haji, insyaAllah untuk program saya juga tuan-tuan, khusus asas haji oleh Bakal Haji akan bermula pada 26 atau 27 Januari ini. Jadi boleh bersedialah siapa nak ikut khusus asas haji di bulan 20 ini. Ya, kita haji dah pula kan. Jadi untuk program saya lepas ni ada kaunter. Mungkin saya tahu tuan-tuan tak buat duit ribu ini, tapi saya tahu dalam akaun dan perawatan puan-puan semua ribu-ribu. Ya. Jadi kita boleh kira dulu lepas ni, kira zakat perniagaan, kira zakat walaupun tugas adalah insyaAllah akan ada bantuan. Kemudian besok ke lusa ke dalam zakat akan buka besok sampai 6 petang, hari ini sampai 8 malam. Yang terdekat saya rasa kalau berjalan setiap alam ni sesi 13 ibu pejabat lembaga zakat dan juga dalam center pun dekat. Dan manalah boleh tengok Facebook live lembaga zakat sama dan Mais. Okey. Jadi itu sikit lah cerita zakat. Saya nak ulas sikit, sebenarnya saya nak ulas isu doa ni Ustaz. Ya. Saya dapat perkongsian berlaku Facebook. Okey. Jadi saya dapat perkongsian yang dikongsikan juga oleh Ustaz Amri, iaitu pegawai halal Jakim. Dia tahu pun ada maklumatnya juga. Apabila berkait dengan harta ni, zakat kita tak keluarkan. Dia pendapatan, simpanan sebagainya. Berapa kadarnya tadi? 25%. Kita dapat gaji RM2,000. Zakat kita 50 je. Dia pergi kat Jaya Tesco pun lebih daripada 50 lagi. Tapi bila nak zakat nak minta diskaun. Itu biasa soalan dia dapat. Ustaz boleh tak tolak duit minyak, tolak duit kereta, tolak duit zakat RM50 je. Tapi pergi Tesco, pergi Jaya, berapa habis? Minimum 300. Itu nohan. Sebab untuk tergolong sendiri. Kan? Kita lupa fikir untuk orang lain, untuk orang sakin dan warimin dan sebagainya. Kita kena ingat zakat ibadah yang dihayati. Baik. Jadi bila kita tak keluar zakat, saya dan Aisyah radhiyallahu anha mereka, zakat ini ataupun harta yang tidak dizakatkan akan berfungsi macam anak-anak. Contoh meja ni, kayu kan? Okey, kayu nampak power. Kan? Mungkin dalam 10 tahun lagi masih nampak kental lagi. Tapi sebenarnya dalam tu ada anak-anak. Sifatnya apa? Makan senyap-senyap, lepas tu terus hancur. Pasal tu sebahagian orang yang berada nampak kaya, nampak senang, tapi sebenarnya harta kita makan sikit-sikit nak menjunam dia punya kekayaan. Itu fungsi duit yang tidak dizakatkan, dia akan bersifat seperti anak-anak. Tunggu masa nanti kita. Itu dia jaga. Hasilu amwalakum bizakat. Peliharalah azan zakat. Jadi bila kita tak keluarkan zakat, duit tu dah bercampur. Contoh kita makan nasi, jatuh setitis sebiji air cicak. Kemudian kita gaul. Nak makan tak? Tak nak lagi kan? Kan? Itulah perumpamaan harta yang tidak dizakatkan. Mula sebiji air cicak, 2 biji, 3 biji, 4 biji, 5 lawan penuh. Nampak macam nasi, tapi semuanya air cicak. Haram. Maksudnya haram. Kita punya duit yang kita ada di pada pendapatan. Maka orang Yahudi plan dia antaranya dalam bab makanan. Kan sekarang kita banyak produk yang terpaksa dihalalkan. Kita duduk negara Malaysia, negara Islam, tapi produk kita terpaksa dihalalkan. Bukannya produk kita nak halalkan, ini haram, ini halal, tapi dihalalkan pula sebab situasi ekonomi dan sebagainya. Jadi keperanan Yahudi banyak panjangan kunci itu bab Malaysia dan sebagainya. Kerana apa? Dalam hadis Nabi SAW menyatakan, cerita kisah macam mana orang yang musafir datang jauh-jauh ni dikaitkan dengan hadis yang lain. Orang yang musafir, Nabi cakap doanya apa? Dimakbulkan Allah. Jadi kalau kita bermusafir, tuan-tuan balik dengan mana jangan lupa berdoa. Apa saja ada dunia akan. Jadi orang ni dalam keadaan yang busuk masa memang musafir betul. Tapi Nabi cakap doa dia tidak diterima. Sebab apa? Sebab haram, pakaiannya haram, makanan dia dari sumber yang haram. Jadi orang Yahudi atau fungsi mereka ini dan sebagainya memasukkan unsur-unsur haram. Dan saya kaitkan dengan orang terbayar zakat ni. Apabila kita berdoa bahawa aku akhir tu hari tu fa'ana la yustajabu lidzalik,
doanya tidak akan doanya tidak akan dimakbulkan, doanya tidak akan diterima. Tapi kita ingat doa silahul mukmin, doa itu senjata bagi mukmin. Tetapi kenapa doa itu tidak menjadi senjata bagi kita? Sebab ada padanya makanan yang masuk untuk kita haram. Macam mana Allah nak terima doa kita? Walaupun doa banyak kaitan. Betul ada tarhib wa tarhib. Bila Nabi ingatkan, Allah ingatkan dalam ayat Quran, ada galakan dan ada peringatan. Jadi kita digalakkan untuk berdoa, tapi dalam masa yang sama jaga makanan kita, jaga sumber pendapatan kita dan sebagainya. Kerana itu perlu diingatkan kaitan sangat-sangat dalam ibadah kita. Dan ibadah zakat itu adalah ibadah. Kita ingat bila kita bayar zakat, ini adalah sebagai satu ibadah. Bukan syok-syok nak bayar, bukan sebab aku kaya, bukan sebab tidak. Macam mana kita solat, macam mana kita puasa, begitu juga dengan kita membayar zakat. Baik. Jadi saya dah janji tadi nak buka soalan kepada tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi tuan-tuan yang ada nak bertanya boleh bertanya ada pihak muslimin atau muslimat. Dipersilakan. Kalau mungkin tak secara lisan boleh bertulis. Kita bersama program Tanyalah Ustaz Live di Surau Ar-Rum. Ya. Baik, ada soalan? Kalau agak malu boleh SMS ke nombor saya 029 3888129. Saya akan bacakan. Ya. SMS boleh 029 3888129. Yang tadi soalan itu saya akan bagi pen. Alright, kita mulakan. Siapa ada pen ini berharga di sini. Okey, tuan. Ya. Saya nak minum pen satu. Ustaz kita tanya soalan pada saya. Okey, saya rasa sini ada soalan. Okey, dia tuan. Dia doktor. Ada doktor dengan Tuan Haji Masih, dua-dua dari Surau As-Salam. Ikut soalannya sendiri, kita base 2.5% pada tahun hijrah ataupun kalau kita base pada tahun Masihi, macam mana? Soalannya. Okey, Dr. Rizal, terima kasih kepada pen telah dihadiahkan itu 2.5% dan seterusnya. Ya, Ustaz. Saya ada dua soalan, satu untuk moderator, satu untuk panel. Untuk moderator, okey, kita kadang-kadang prefer untuk bayar zakat ni direct, tak melalui pusat ataupun lembaga zakat. So, apa pandangan Ustaz? Yang pertama, soalan kedua, Ustaz kata kita diuji oleh Allah SWT apabila kita susah dan kita senang. Macam mana